Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua murid-murid? Harap-harap semua dalam keadaan sihat. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran kita bahagian kedua, yaitu kisah Nabi Muhammad, sahabat yang sejati. Minggu lepas kita telah belajar mengenai maksud, apakah yang dimaksudkan dengan sahabat Nabi. Telah pun kita belajar pada minggu lepas, dan kita belajar juga tokoh-tokoh sahabat. Ustaz bagi tahu ada banyak kan. Kita belajar minggu lepas 2, minggu ni insya-Allah kita belajar 2. Okey. Jadi bagi perhatian di sini, mari kita ulang kaji sedikit siapakah itu sahabat Nabi. Siapakah yang dikatakan sebagai sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu ialah orang yang bertemu dengan Nabi. Di zaman Nabi, dia pernah bertemu dengan Nabi, kemudian dia beriman dengan Nabi. Maksudnya dia masuk Islam. Dia jumpa Nabi, lalu dia beriman dengan Nabi. Lepas dia beriman dengan Nabi, dia beragama Islam sehinggalah dia mati di dalam Islam. Itu dia. 3 ni kita perlu perhatikan ya. Siapakah yang dimaksudkan dengan sahabat Nabi? Ialah orang yang bertemu dengan Nabi dan dia beriman dengan Nabi, lalu dia mati dalam Islam. Kalau di zaman Nabi ada yang namanya Abu Jahal, ada yang namanya Abu Lahab. Mereka bertemu dengan Nabi, tapi mereka tidak beriman dengan Nabi. Maka adakah mereka dikatakan sebagai sahabat? Jawapannya tidak. Sebab apa? Sebab kalau kita mau katakan seorang itu ialah sahabat Nabi, dia perlu ada 3 nih. Dia berjumpa dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi, dan dia mati dalam Islam. Okey, boleh faham? Okey, kemudian kita berpindah kepada tokoh-tokoh sahabat, yaitu tokoh-tokoh wanita, sahabat wanita dalam Islam. Ada wanita yang berjumpa dengan Nabi dan lalu dia beriman dengan Nabi dan dia mati dalam Islam. Di antaranya adalah Sumayyah binti Khayyat namanya. Sumayyah binti Khayyat. Siapakah dia ni? Dia ialah wanita pertama yang mati syahid. Dalam Islam dulu, zaman Nabi dulu siapa yang masuk Islam, dia dibunuh selalunya. Siapa yang masuk Islam dia tidak disukai. Ada yang kena bunuh. Salah satunya adalah Sumayyah binti Khayyat. Dia adalah wanita pertama yang mati syahid, yang mati dalam Islam. Ibu kepada Ammar bin Yasir. Dia ada anaknya nama Ammar bin Yasir. Yang ketiga, beliau dan suaminya Yasir bin Amir dibunuh dengan kejam. Dia dengan suaminya dibunuh dengan kejam gara-gara dorang memeluk agama Islam. Gara-gara dorang beriman dengan Nabi Muhammad, dorang memeluk Islam, dorang dibunuh suami isteri. Yang keempat, disiksa, dijemur di padang pasir. Siksaan dorang adalah dorang disiksa, dorang dijemur di padang pasir gara-gara dorang memeluk Islam. Jadi zaman tu siapa memeluk Islam, dorang akan dibunuh. Okey, yang kelima, meninggal sebelum hijrah. Apa maksudnya meninggal sebelum hijrah? Maksudnya dorang ni meninggal sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Sebelum peristiwa hijrah itu ada sudah yang dibunuh, ada sudah yang meninggal. Disebabkan itulah sebahagian umat Islam berpindah ataupun berhijrah ke Madinah, sebab umat Islam di Mekah dibunuh. Salah satunya adalah Sumayyah binti Khayyat. Okey, sahabat yang kedua adalah Ali bin Abi Talib. Tengok betul-betul. Ali bin Abi Talib nombor 1 apa? Sepupu Nabi. Dia sepupu Nabi. Kamu ada sepupu kah? Ada kan? Jadi Ali bin Abi Talib adalah sepupu Nabi Muhammad. Selepas itu dia juga menantu Nabi Muhammad. Menantu maksudnya macam mana? Maksudnya dia kahwin dengan anak Nabi Muhammad. Dia kahwin dengan anak perempuan Nabi Muhammad. Itulah namanya menantu. Yang kedua, kanak-kanak pertama memeluk Islam. Jadi waktu Nabi sudah besar, Ali ini masih kecil.
Walaupun dia sepupu Nabi kan, tapi dia ni kecil. Waktu Nabi sudah berdakwah apa semua tu, Ali bin Abi Thalib masih lagi kecil. Tapi walaupun dia kecil, dia memeluk Islam. Sebab tu dia adalah kanak-kanak pertama memeluk Islam. Budak-budak yang pertama memeluk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, khalifah Islam yang keempat. Maksudnya dia pernah jadi pemerintah negara Islam lah. Lepas Nabi mati, para sahabat menggantikan Nabi sebagai ketua negara. Dia menjadi khalifah yang keempat. Yang keempat, panglima Islam yang gagah. Ali bin Abi Thalib ni kuat. Orang selalu ikut Nabi pergi berperang, dan dia jadi panglima. Dia kuat, dia gagah di medan perang. Yang kelima, meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Maksudnya 40 Hijrah ni adalah 40 tahun selepas peristiwa hijrah Nabi Muhammad. Dia meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Ingat betul-betul ya. Okey, sekarang kita masuk kepada cerita akhlak Nabi di dalam bersahabat. Ini cerita Nabi dengan sahabat lah. Kisah dorang makan-makan. Ini ada Ustaz taruh gambar makanan ya. Ini supaya kamu suka tengok. Okey, mari kita tengok apa ceritanya. Okey, dengar Ustaz bacalah. Pada suatu hari Abu Hurairah, ada seorang sahabat Nabi nama Abu Hurairah, sangat lapar. Dorang duduk dengan Nabi, tapi Abu Hurairah ni lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut dan mengajaknya ke rumah baginda. Jadi Nabi Muhammad ni tahu si Abu Hurairah ni sedang lapar, tapi mungkin dia tidak ada makanan kan. Dia tidak ada makanan, jadi Nabi ajak dia ke rumah Nabi. Tapi ramailah, bukannya Abu Hurairah saja yang pergi rumah Nabi ni. Adalah beberapa orang sahabat lagi, mungkin 4-5 orang lagi ikut Nabi pergi ke rumah Nabi. Tapi di rumah Nabi pun susah, Nabi pun miskin, Nabi pun tidak ada makanan di rumahnya, yang ada hanyalah susu. Jadi Rasulullah meminta beliau menghidangkan susu kepada para sahabat yang lain. Jadi Rasulullah meminta si Abu Hurairah ni hidangkan susu yang ada tuh. Nabi bagi dia susu, suruh dia hidang sama sahabat-sahabat yang lain dulu. Sudah semua dapat, sudah para sahabat dapat, semua para sahabat minum. Abu Hurairah pun minum sudah. Barulah Nabi tengok ada baki-baki sikit. Kemudian barulah Rasulullah meminum susu yang masih berbaki dalam bekas tersebut. Inilah cerita Nabi Muhammad yang mementingkan dia punya sahabat. Dia dahulukan dia punya sahabat. Walaupun kita cakap makanan tu mungkin sikit, susu tu mungkin sikit, tapi Nabi dahulukan orang lain dulu dalam makan. Nabi dahulukan sahabatnya. Kalau kita macam mana kalau kita lapar? Kalau kita makan sama kawan kita, kita dahulukan kawan kita makan kah, ataupun kita ambil makanan kawan kita kalau kita lapar? Jadi contohnya di sini dia bagi Nabi Muhammad, walaupun makanan tu sikit, walaupun Nabi pun lapar, tapi Nabi dahulukan orang lain dulu makan. Itu adalah contoh akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita dapat ikut ya. Okey, Nabi ini nombor 1. Apa kesimpulannya? Nabi Muhammad sangat mengutamakan para sahabat. Nabi utamakan para sahabat. Yang kedua, sentiasa prihatin terhadap para sahabat. Nabi inilah, Nabi prihatinlah, Nabi ambil berat terhadap para sahabat. Yang ketiga, suka mengutamakan para sahabat. Itulah sikap Nabi, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Okey, mudah-mudahan semua boleh faham. Kalau tidak faham, boleh ulang balik video ni, tengok sampai faham. Okey, kemudian boleh jawab soalan. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.